Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ayuni. Okey, kita buka dulu usrah kita pada petang ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, semua sihat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dapat berjumpa pada petang ini. Masih lagi Allah izinkan kita untuk berjumpa dalam sesi usrah pada minggu ni. Okay. Semua dah makan belum ni? Dah. Dah makan. Agaknya semua dah bertenaga lah petang ni. Dah makan, dah rehat, dah solat apa semua kan. Okey, pertama sekali saya minta untuk buka kamera dulu. Buka kamera masing-masing dulu ya. Seterusnya saya serahkan usrah hari ini kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Kadir sebagai pengisi ataupun nakib kita pada minggu ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Ayuni selaku pengurusi majlis dan juga yang Ustaz kasihi semua ahli usrah. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah di samping keluarga masing-masing dan juga sentiasa kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, sebelum Ustaz memulakan sesi usrah kita pada petang ni, Ustaz nak tanya suara Ustaz jelas ke ataupun tidak? Jelas dengar anu? Okey, baik, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Dan petang ni Ustaz berada di luar sikit, so agak ni Ustaz online di luar saja ni. Okey, baik. Ahli usrah yang Ustaz kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berusrah. Seronok tak ni kita nak duduk dalam usrah ni? Seronok lah. Ustaz harap kita rasa gembira dan kita bersedia. Kita sentiasa, orang kata apa, rasa macam yalah, usrah ni dia lain daripada apa yang kita rasa dalam kelas dan sebagainya. Ni adalah usrah ni kita nak merapatkan ukhuwah kita dan juga kita sentiasa cuba dan cuba untuk memperbaiki akhlak kita insya-Allah. Apa yang sahabat-sahabat kita nasihatkan dan para nakib memberi nasihat dan sebagainya adalah untuk kita menjadi murid ahli usrah yang bila kita dididik
mendapat pengisian usrah ni, kita semakin jadi orang yang berakhlak mulia insya-Allah. Jadi kita dididik, kita ditarbiah, kita kenal dengan usrah ni, kita kena jadi pelajar seriti yang keluar daripada usrah yang berbeza daripada tempat-tempat lain, sekolah-sekolah lain. Sebab kita dididik dengan akhlak. Akhlak kita ni cerminannya macam mana? Apa yang kita akan boleh nampak ialah melalui perbuatan kita, percakapan kita, ataupun kalau zaman sekarang ni, zaman penulisan kita, tulis kita. Kita melalui ruangan chat dan sebagainya, komen dan sebagainya, kita berbual dengan kawan-kawan kita melalui WhatsApp dan sebagainya. Itu juga di antara nilai akhlak yang kita akan tengoklah. Maksudnya bagaimana kita berbicara dengan teman, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kita sembang dengan kawan-kawan kita tu ikut masa yang sesuai ataupun tidak kan. Menghubungi kawan-kawan kita masa yang bersesuaian ataupun tidak. So itu adalah kesan-kesan daripada akhlak. Jadi insya-Allah Ustaz yakin dan percaya sahabat-sahabat di usrah Seriti Darul Amilin ini insya-Allah ada kesannya daripada apa yang kita belajar, dan kita tahu sebenarnya macam mana kita nak menulis, kita nak bagi komen dan sebagainya, cara bercakap tu berbeza daripada pelajar-pelajar di tempat lain. Tidak berbahasa dengan kasar, tidak cakap aku, kau, ataupun bahasa-bahasa yang entah apa-apalah, maksudnya bahasa yang kasar ya, yang tidak senang didengari. Kita dengar pun rasa macam Allahu Akbar, kenapa ni? Kenapa dia boleh berbicara dengan keadaan yang macam tu? Cakap kasar, weh diamlah engkau, weh itulah, dengan bahasa-bahasa yang terlalu kasar. Jadi mana kata insya-Allah Ustaz yakin dan percaya kamu telah dididik dengan baik, ditarbiah dengan baik. So itulah kesan daripada usrah insya-Allah. Keluar daripada usrah kita jadi orang yang baik-baik insya-Allah. Duduk dalam usrah kita jadi orang baik, keluar usrah pun kita jadi orang yang baik-baik. Duduk di media mana pun kita join program-program di peringkat mana pun, kita jadi insan yang baik-baik insya-Allah. Baik, usrah pada petang ni Ustaz nak kongsi dengan semua tajuk yang diberikan kepada Ustaz, iaitu berkaitan dengan air. Tengok nampak tak slide Ustaz ni? Nampak. Alhamdulillah boleh tengok slide yang Ustaz paparkan ni. So tajuk hari ni adalah berkaitan dengan air. Allah Subhanahu wa taala sebut wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum. Okey. Dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kalian air dari langit untuk menyucikan kalian dengannya. Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita ni air minas sama'i ma'an liyutahhirakum, iaitu air untuk menyucikan kalian. Subhanallah, yang kita duk guna air pada hari ini, yang kita kena tahu bahawa ini adalah air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan melalui cara macam mana? Melalui hujan kan. Walaupun kita kata Ustaz datang masuk dalam pipe Ustaz, saya bayar bulan-bulan. Kalau kata Allah tak izinkan ada air, maka takkan ada air. Siapa yang on tu boleh mute. Terima kasih. Kemudian seterusnya Allah kata wa anzalna minas samaa'i ma'an tahur. Dan kami menurunkan air dari langit sebagai penyuci. Surah Furqan. Tadi suratul Anfal ayat 11 dan ini suratul Furqan ayat 48. Okey. Di surah yang Ustaz kasih sekalian pada petang ni, kita sebelum kita mula ada dalam mengikut apa yang Ustazah Yuni bagi tu, ada jenis air yang Ustaz akan kongsikan pada petang ni, ialah dua jenis air lah. Air mustakmal dengan air mutanajis. Namun air ada 4 yang kita boleh kena tahu dah dulu kan, sedikit. Yang mungkin saya akan kongsikan 2 jenis air kan, tapi ada 4. Yang pertama ialah air mutlak.
Air mutlak ni air yang bersih. Air yang bersih yang air mutlak yang boleh digunakan untuk tujuan bersuci, iaitu kadar yang ada air mutlak itu kadarnya melebihi 216 liter kalau dalam bekas lah. Kalau dalam bekas air dia tak kena najis dan bersih dan sebagainya, kadar yang dalam qolah, kalau mengikut qollatain ni, 2 qolah tu, maka 216 liter. Tapi kalau ustaz macam mana sekarang tak ada qolah dah, ada paip dan air keluar bersih okey, so itu adalah air mutlak. Baik, kemudian seterusnya air mustakmal yang kita akan kongsi pada petang ni, dan yang ketiganya air mutanajis, dan yang keempatnya air musyammas. Yang mungkin dua benda yang ustaz akan kongsi, dan ada air yang keempat tu ada air musyammas, adalah air yang terkena pancaran matahari. Maksudnya kalau zaman sekarang ni jarang dah ada kan, tapi kalau tiba-tibalah ada dalam satu bekas, air tersebut terdedah dengan matahari, kemudian air itu ada panas, suam-suam panas tu. So air itu terkena dengan matahari, maka air tersebut adalah dinamakan air musyammas. Asyamsu kan matahari kan. Air tersebut adalah air yang terkena pancaran matahari. Air tersebut boleh guna tak ustaz? Boleh guna untuk tujuan bersuci, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Okey. Baik, itu ada 4 jenis air. Air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, air musyammas. Jadi inilah anugerah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, iaitu jenis ataupun air-air yang ada, yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kita kena faham tentang air ni adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Kita kena bersyukurlah. Kita kena bersyukur Allah bagi ada air. Kalau Allah tak bagi ada air, bayangkan kita tak boleh nak hidup. Baik, 4 jenis ni yang ada. Okey, saya akan kongsikan 2 jenis air lah, air mustakmal dan juga air mutanajis. Okey, apa itu air mustakmal? Air mustakmal ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya air itu bersih lah. Air itu bersih tetapi tidak menyucikan. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci lah, ambil wuduk ataupun mengangkat hadas besar. Air cuci tak? Cuci, bersih. Kemudian hukumnya harus digunakan untuk tujuan lain. Maksudnya nak digunakan untuk basuhan dan sebagainya, boleh. Tapi selain daripada maksud bersuci, iaitu untuk tujuan mengangkat hadas kecil dan juga mengangkat hadas besar, iaitu berwuduk dan juga mandi wajib. Itu tidak dibolehkan. Itu yang dimaksudkan air mustakmal. Apa mustakmal ni Ustaz? Tak faham juga lagi. Ustaz nak terangkan lagi. Mustakmal inilah adalah air yang telah digunakan. Air yang kurang daripada qollatain, iaitu kurang daripada 2 qolah yang telah digunakan. Ini akan kita terang ni. Air mustakmal terbahagi kepada 2 lah. Apa yang dimaksudkan dengan mustakmal? Mustakmal tu guna, dah digunakan. Air yang sedikit daripada qollatain, 2 qolah yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci seperti mandi dan wuduk. Contohnya air tu ada dalam satu bekas, tetapi air tersebut kurang daripada 2 qolah. Kita pergi guna ataupun air termasuk dalam tu. Maksudnya air tersebut dinamakan air mustakmal. Dia tak boleh nak guna dah untuk tujuan mengambil wuduk dan juga untuk mandi wajib. Maksudnya mandi yang maksudnya bersuci tersebutlah. Faham tak ni? Faham ke tidak? Kan? Faham Faham. Air yang dalam bekas. Sebab Ustaz nak terangkan ni, kamu sekarang ni duduk berada di zaman generasi yang Ustazah Ayu ni jarang dah ada qolah ni. So kadang-kadang tak nampak gambaran. Kalau zaman dulu banyak di kampung-kampung ada guna qolah. Sekarang ni banyak guna paip. Maksudnya tidak timbul isu berkaitan dengan air mustakmal. Faham? Tapi kalau air tu tiba-tiba dalam paip kat rumah kamu, mak kamu, ayah kamu menyediakan satu bekas untuk simpan, tiba-tiba kamu pergi ambil wuduk dalam tu, pergi campur balik masuk air dalam tu, itulah yang dinamakan yang dimaksudkan air mustakmal. Sebab apa? Dia kurang daripada 2 qolah. Kalau air dia yang macam baldi kecil dan sebagainya tu
confirm dah kurang daripada dua kolah. Boleh faham itulah yang dimaksudkan air mustakmal. Air yang sedikit tapi kita guna air tersebut tercampur masuk dalam tu balik. Makna kata air tersebut tidak boleh digunakan untuk tujuan mengambil wuduk dan juga untuk mengangkat hadas besar. Okey, boleh faham? Kemudian yang keduanya, air mustakmal ini terbagi pada dua, iaitu air mutlak yang bercampur dengan air yang suci. Ada setengahnya dalam pembahagian fiqh disebut air mutaghayyir, air yang berubah. Maksudnya air mustakmal ni juga air yang ataupun mutaghayyir ni berubahlah. Air mutlak, air yang bersih tadi tapi dah buat air kopi. Sebab Ustaz nak terangkan kat sini supaya kamu faham bahawa Ustaz, sebab air tu dah ada Ustaz, air kopi 2 kolah Ustaz, boleh tak ambil wuduk? Air kopi 2 kolah. Boleh tak ambil wuduk? Maka tidak dibolehkan. Maksudnya dah jadi air kopi, air teh ke, air Milo ke. So Ustaz kena terangkan pada hari ni, iaitu air tersebut air dah bercampur dengan air suci tersebut. Tak boleh dah. Walaupun cukup 2 kolah Ustaz. Dia punya siapa dia? Danish ke, Darwish ke, siapa yang ada dalam ni kan. Mana kata tak boleh lah bila nak ambil air wuduk menggunakan air kopi dan sebagainya. Sebab air itu telah digunakan untuk membuat ataupun berubah dari sudut warna yang berubah dan mutaghayyir. Berubah. Faham Okey. Itu selesai berkaitan dengan air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan. Okey Ustaz. Terus pergi kepada air mutanajis. Air mutanajis ialah air yang kurang daripada 2 kolah dan terkena najis. Air yang kurang daripada 2 kolah kemudian terkena najis pula. Itu yang dimaksudkan air mutanajis, kena najis. Ataupun yang keduanya air yang bercampur najis walaupun lebih daripada 2 kolah. Tulis pun tersilap di situ Adwa. Air yang bercampur najis walaupun lebih daripada 2 kolah apabila berubah salah satu daripada sifat iaitu warna, bau dan rasa. Pun tak boleh juga. Yang tadi ni kurang daripada 2 kolah tapi tak berubah warna, tak boleh guna. Tapi yang kedua pula air yang bercampur dengan najis lebih daripada 2 kolah tapi bila berubah warna, bau dan rasa tidak dibolehkan. Apa jenis najisnya yang masuk dalam tu? Darah, bangkai, benda yang keluar daripada kubur dan dubur. Apa benda? Najis lah kubur dan dubur, air kencing. Adik kamu pergi masuk dalam kolah, pergi kencing situ, kuning dah, berubah dah warna. Kamu kata tak apa, dah 2 kolah Ustaz. Tak boleh. Hari ni kita bincang dah 2 kolah pun tak boleh sebab berubah warna. Ataupun ada kambing ke apa ke, pergi berak dalam tu sehingga hitam air, maka tak bolehlah nak digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Ataupun air terkena dengan air araknya, dan juga najis khinzir lah. Sebut sini babi, kasar lah. Khinzir sama juga sebenarnya benda tu adalah najis berat yang tidak boleh merosakkan air tadi. Jadi mana kata dinamakan air mutanajis. Boleh faham ya? Jelas Air mutanajis ni ialah air yang pertama, air yang kurang daripada 2 kolah yang terkena najis. Walaupun tak berubah warna tapi dia kurang daripada 2 kolah, itu dinamakan mutanajis. Dan air yang kedua mutanajis iaitu bercampur dengan najis walaupun ada 2 kolah dah tapi berubah warna, bau dan rasa. Subhanallah. Itu sahaja pada petang ni Ustaz nak kongsi dengan kamu semua berkaitan dengan 2 jenis air, dan yang Ustaz sebut tadi daripada air mutlaknya ada, air mustakmal, air mutanajis, dan yang terakhir iaitu air musyammas yang sambil-sambil itu Ustaz sebut juga supaya kita faham bahawa jenis-jenis air yang ada yang boleh untuk digunakan untuk mengangkat hadas
dan air yang tidak dibolehkan. Jadi makna kata air mustakmal tak boleh, air mutanajis tak boleh untuk akad hadas dan kecil dan besar. Kemudian yang boleh apa dia? Air mutlak yang lebih daripada 2 qolah tadi ni, ataupun air tersebut air yang bersih tak kena najis. Walaupun kalau sekarang ni keluar daripada paip, mana kata yang bersih dia boleh guna. Kemudian air musyammas dia boleh guna, tetapi hukumnya makruh, dan boleh gunalah, tapi makruh hukumnya, sebab antara menurut kajian bahawa air musyammas ni bila kita guna dia boleh mendatangkan penyakit sopak. Okey, sekian, terima kasih daripada Ustaz pada petang ni, untuk Ustaz berkongsi dengan kamu semua. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Ustaz share pada petang ni kamu faham dan juga jelas insya-Allah, dan dapat kita praktiskan dalam kehidupan seharian, dan juga kita sentiasa mensyukuri di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dari sudut nikmat air tersebut. Kemudian nikmat, mudah-mudahan kita mendatangkan kefahaman dalam diri kita lah. Cuma sedikit Ustaz nak tambah, bagaimana kaedahnya untuk menjadikan air mustakmal, air tersebut yang di dalam bekas yang kecil ataupun tidak cukup daripada 2 qolah tu. Ustaz, kadar mana yang ni timbul persoalan berapa kadar yang boleh, contohnya kamu nak guna kamu nak guna air yang dalam 2 qolah tu, yang tak cukup daripada 2 qolah, kita nak ambil air tu, takkan kok Ustaz tertitik sikit-sikit tu adakah dikira? Adakah dikira yang menitik sikit sahaja tu tidak dikira, tapi yang kita celup terus, kita celup. Tapi kalau contohnya contohlah berlaku kita nak ambil wuduk, kita cedok, kemudian kita guna basuh, tapi terpercik sedikit itu sahaja berdasarkan hukum fiqh ni, maka tu belum dinamakan air mustakmal. Jangan pula kamu ada setengah yang tak mengaji, hukum akad fiqh, dia pun guna nak mandi wajib akad ada besar, ataupun dia nak mandi, nak ambil wuduk, dia ambil cebok, dia pergi ke hujung sana jauh. Sebab apa dia kata Ustaz tak kita percik masuk, dah jadi was-was pula sebab kita bila belajar hukum hakam fiqh ni supaya menghindari kita daripada was-was tersebut. Mana kata tak ada masalah pun kita guna, tapi terpercik sedikit itu belum dikira sebagai ma'ul mustakmal, air mustakmal. Tapi kalau kata memang kita celup dalam tu terus, itu yang dinamakan mustakmal, sebab dia tak cukup daripada kadarnya 2 qolah. Boleh faham tak ni Ustaz? Nak terang kat sebab nota kat situ lah penting, supaya takut jadi kita duk guna air, Ustaz takutnya jadi air mustakmal ni kita pergi tak air cebok, kita lari pi hujung sana sebab takut terpercik. Jadi menyusahkan pula kan. So kena faham bagaimana kaedah ataupun yang dinamakan air mustakmal tu sendiri. Jadi Ustaz rasa faham, alhamdulillah, terima kasih. Ini penting kita belajar dan faham, dan kamu dapat sampaikan. Kita belajar daripada usrah ni, kita nak ingat, mudah ingat. Ustaz Ajam dia kata kita nak belajar dan nak mudah faham ni apabila kita belajar dan kita cuba nak terangkan pada orang lain. Kita nak belajar dan kita nak ngajarkan. Kita kena niat macam tu. Kita belajar ni nak masuk ilmu, siapa-siapa pun semua dalam ni, kita nak belajar ni, kita nak niat tak kira aku nak ajar, boleh aku sampaikan pada orang lain. Nota kita tulis betul-betul, kemudian kita nak sampaikan pada adik kita ke, kita nak share dengan mak ayah kita ke. So kita bersungguh. Kalau kita belajar kita untuk diri kita, kita akan belajar sambil lewa lah kan. Bukan begitulah. Tapi kalau kita betul-betul nak ambil ilmu betul-betul, maka kita niat, aku belajar, aku ambil istifadah daripada hari ni, kita nak jadikan lepas ni aku boleh juga jadi Ustaz Fitri ataupun Ustazah Ayuni suruh jadi nakib usrah pula. InsyaAllah kamu dah sampai darjah 5, darjah 6, ada juga orang di kalangan
di kalangan murid-murid yang boleh memberi pengisian dalam usrah untuk adik-adik pula, insya-Allah. Wallahu taala wa a'lam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, serah balik pada Ustazah Ayuni. Kok ada apa-apa soalan ke apa ke? Ada apa-apa nak tanya? Ada. Okay. Rizky nak tanya apa? Makruh tu apa? Makruh, okey. Terima kasih. Terima kasih atas soalan. Makruh ni kalau dari sudut maksudnya ialah dibenci. Kita boleh faham karaha, dibenci, makruh. Tapi dari sudut hukumnya ialah benda yang tidak jadi sunat dan juga tidak jadi haram. Kalau dari sudut hukum lah. Tapi kalau dari sudut maksud, karaha, makruh, dibenci. Tapi dari sudut hukum ialah perkara tersebut tidak dilarang, dilarang terus, haram, dan juga tidak jadi sunat dan tak jadi wajib. Maksudnya dia kita buat, kita tinggalkan dapat pahala, kita buat tak jadi haram. Macam tu lah. Faham Boleh? Okey. Kalau contohlah tiba-tiba kamu buat untuk air musyammas tadi. Sah tak untuk akad hadas? Sah. Tapi sebab apa jadi hukumnya makruh? Sebab dia merbahaya kepada kesihatan. Okey? Faham Balqis ya? Arina faham ya? Amna faham ya? Okey. Ada lagi soalan? Okay, terima kasih pada semua dan Ustaz ulang balik sikit beberapa benda berkaitan dengan keberadaan kita dalam usrah ataupun mana-mana majlis ilmu, pengajian kita, belajar dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz nak mengajak kepada semua ahli usrah untuk kita sama-sama menjaga adab akhlak kita ketika mana kita berada dalam majlis ilmu, usrah, kelas dan sebagainya. Walaupun Ustaz secara atas talian saja, online je, siapa yang tahu? Cikgu tak tahu kami duduk macam mana, berbaring ke, terpacak kepala ke, duduk macam-macam gaya lah. Tapi janganlah begitu, kita nak dapat ilmu yang berkat, biar kita ready, kita berada duduk dan kita berdoa pada Allah. Kita hormati guru kita, ya, ketika mana kita duduk dalam kelas walaupun atas talian. Kita nak pergi mana, kita minta izin dan sebagainya. Jaga akhlak. Ini barakah, keberkatan apabila kita menjadikan akhlak adab kita ni ketika mana kita nak menuntut ilmu ni, maka akan mendatangkan keberkatan bila kita belajar pandai, alhamdulillah. Berjaya, alhamdulillah. Dan diberkati pula kita dapat amalkan, kita jadi anak-anak yang soleh kepada ibu ayah kita. Kita akan jadi semakin berakhlak, kita belajar kan. Kita boleh amalkan pula dalam kehidupan kita, semakin kita jadi baik dengan adik-beradik kita. Kita duduk di rumah dengan ibu ayah kita, kita dapat tolong ibu ayah kita. Bukan ibu ayah kita rasa terbeban pula kita berada di rumah. Rasa susah pula kita ada di rumah. Kita rasa ibu ayah rasa macam bilalah nak mula sekolah, bukan sebab nak suruh pergi sekolah kan, tapi sebab tak tahan dah tengok akhlak anak-anaknya. Na'udzubillah lah, bukan sinilah Ustaz sebut ni sekolah yang kat Jerman. Sekolah yang dekat Jerman sana tu. Ni yang sekolah Siti ni, insya-Allah baik-baik belaka. Wallahu alam, insya-Allah kita bertemu lagi insya-Allah di
lain masa usrah mingguan insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir atas penyampaian yang disampaikan tadi. Okay, dah tak ada soalan kan? Okay, jadi kita tangguh dulu usrah kita pada petang ni. Sebab pun ada urusan juga kejap lagi. Okay, kita tangguh usrah kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.